wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih kerana memberi saya peluang untuk membahaskan Belanjawan 2025. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membahaskan beberapa isu yang penting yang perlu diberi perhatian dalam Belanjawan 2025. Pertama, saya ingin menyentuh mengenai hal veteran ATM. Saya mengambil kesempatan di sini bagi pihak veteran ATM mengucap setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Pertahanan dan Yang Berhormat Perdana Menteri kerana telah menaikkan bayaran pencen hilang upaya sebanyak 150%, allowance layanan sentiasa daripada 440 kepada 1,500 bulan. Selain itu, terima kasih juga pada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana menaikkan bantuan sara hidup kepada veteran tak berpencen berumur 60 tahun ke atas dari 300 kepada 500 bulan. Setiap perbahasan isu-isu mengenai kebajikan veteran sentiasa menjadi wajib diangkat oleh YB Ketereh dan rakan-rakan YB yang perhatian dengan veteran di Dewan Mulia ini. Saya juga sebagai seorang veteran ingin bertanyakan mengenai isu pelarasan pencen veteran ATM yang bersara sebelum 1 Januari 2013 yang masih belum mendapat perhatian oleh kerajaan. Adakah kerajaan tidak perhatian dengan rayuan veteran-veteran yang terlibat, mana mereka adalah pejuang-pejuang semasa zaman darurat bertempur dengan komunis? Asalnya yang menuntut tak ramai pun, hanya 78,540 orang sahaja, dan bilangan mereka telah berkurangan sebab ada yang telah meninggal dunia. Saya merayu kepada kerajaan agar menarik semula rayuan ke atas keputusan Mahkamah Tinggi yang memihak kepada veteran ATM dalam kes tuntutan pelarasan pencen mereka, dan seterusnya meluluskan permohonan pelarasan pencen veteran ATM bersara sebelum 2013 sebagai satu pengiktirafan perjuangan mereka semasa mereka berkhidmat. Perkara seterusnya yang saya ingin sentuh adalah bantuan sara hidup RM300 yang akan dinaikkan kepada RM500 sebulan kepada veteran tidak berpencen berumur 60 tahun ke atas bermula 1 Januari 2025. Ramai rakan-rakan veteran berpencen bertanya kenapa bantuan sara hidup ini tidak dipanjangkan kepada mereka. Hakikat sebenarnya veteran berpencen yang berumur 60 tahun ke atas juga amat susah, di mana ada di antara mereka mempunyai tanggungan, ramai yang masih bersekolah dan ada yang belajar di pusat pendidikan tinggi kerana pencen mereka amat rendah di bawah paras kemiskinan. Cadangan saya adalah agar bantuan sara hidup ini juga dipanjangkan kepada veteran berpencen yang berumur 60 tahun ke atas dan syarat kelayakan bukan lagi mengikut pendapatan garis kemiskinan RM1,198 dan mengesyorkan ia perlu disemak semula untuk dinaikkan berpandukan kos sara hidup semasa ataupun lagi elok terus dibatalkan. Seterusnya saya ingin menyentuh mengenai isu pencerobohan kapal maritim China. Kita sedia maklum mengenai insiden pencerobohan kapal frigate tentera laut China dan pasukan pengawal pantai Chinese Coast Guard di zon maritim Malaysia di Beting Patinggi Ali. Yang Berhormat Timbalan Menteri Pertahanan di Dewan Rakyat pada Isnin yang lepas telah menjawab soalan YB Jelebu mengenai status keselamatan perairan Malaysia susulan pencerobohan kapal tentera China dan pengawal pantai China di zon eksklusif ekonomi di wilayah maritim Sarawak, di mana YB Timbalan Menteri telah menyatakan bahawa Kementerian Pertahanan memberi jaminan bahawa situasi di Laut Cina Selatan kini adalah selamat dan terkawal serta kekal bebas terbuka kepada komuniti maritim. Pada pandangan saya, kenyataan ini secara langsung telah merendahkan darjah ancaman keselamatan zon maritim Malaysia, terutama di kawasan Lukonia, Shoals atau Beting Patinggi Ali. Kita perlu sedar bahawa fungsi utama kapal pasukan pengawal pantai milik China ini adalah untuk menguatkuasakan undang-undang maritim negara mereka sebagai salah satu justifikasi bahawa eksklusivitas negara berkenaan terpakai dan dilaksanakan dalam zon maritim Malaysia. Tindakan kehadiran kapal mereka adalah salah sama sekali dan mencabar integriti serta hak kedaulatan Malaysia. Juga merupakan satu kesalahan yang cukup besar di bawah Undang-Undang Laut Antarabangsa serta United Nations Convention of the Law of the Sea on the Law of the Sea UNCLOS 1992 dengan izin. Kerajaan bukan saja perlu membuat bantahan diplomatik, malah kerajaan perlu lebih peka dan serius dengan keperluan peningkatan dan kesiapsiagaan aset ketenteraan untuk melindungi perairan negara yang kritikal. Dari insiden pencerobohan kapal maritim China di perairan Malaysia, ada risyorkan peruntukan yang lebih tinggi untuk memperkuatkan aset pertahanan. Walaupun dalam Belanjawan 2025, Kementerian Pertahanan menerima peruntukan RM21.2 bilion bertambah RM1.4 bilion
pekerjaan pertahanan perlu dilihat semula kerana ini masih tidak mencukupi bagi meningkatkan infrastruktur aset-aset penting seperti kapal ronda, helikopter, radar dan peralatan-peralatan persikan yang lebih canggih, termasuk senggaraan aset-aset yang telah berusia. Saya menyarankan peningkatan yang lebih besar dalam bajet pertahanan demi menjaga kedaulatan negara yang lebih mencabar. Isu yang seterusnya saya ingin sentuh adalah mengenai projek kapal Littoral Combatant Ship LCS. Kita sedia maklum mengenai permasalahan isu projek LCS ini. Isu utamanya adalah ketisian kewangan di mana merujuk kepada laporan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PSC tahun 2022 yang dipengerusikan oleh YB Taiping ketika itu. PSC telah mengusulkan agar SPRM mengambil tindakan segera ke atas segala penemuan dalam laporan PSC. Laporan Jawatan Kuasa Khas Siasatan Tadbir Urus Perolehan dan Kewangan dan laporan forensik. Malah pendakwaan juga harus disegerakan. Persoalannya apakah status siasatan SPRM dan bila pendakwaan akan dilaksanakan. Saya perlukan jawapan yang tuntas dari YB Menteri. Isu seterusnya adalah mengenai penarikan subsidi petrol RON 95. Jika subsidi petrol RON 95 ditarik pada tahun depan, saya pasti kesan berantainya akan dirasai oleh rakyat. Walaupun kerajaan memberi jaminan bahawa hanya golongan T15 yang akan membayar lebih, tapi siapakah golongan T15 ini? Dalam keadaan rakyat sedang menanggung beban kos sara hidup yang tinggi dan harga barang melambung, kerajaan tarik subsidi dan naikkan cukai. Kesan langsung daripada tindakan ini ialah harga barang akan menjadi lebih mahal dan beban yang ditanggung oleh rakyat semakin berat. Dengan kadar inflasi dijangka meningkat 2% hingga 3.5% pada tahun hadapan, kerajaan perlu menimbang semula dasar rasionalisasi subsidi. Keputusan kerajaan untuk menaikkan gaji minimum baharu iaitu pada 1,700 juga mempunyai kesan kepada rakyat. Tindakan penguatkuasaan melalui Akta Kawalan Harga Barang dan Inti Pencatutan 2011 mesti diperkasa supaya sebarang kenaikan yang tidak wajar dikenakan tindakan tegas. Penguatkuasaan perlu lebih berkesan dan meluas. Di samping itu, kerajaan juga mestilah berhati-hati dalam melaksanakan apa-apa dasar yang boleh menyebabkan kesan berantai ke atas kenaikan harga barangan dan perkhidmatan. Selain itu, kerajaan mestilah melihat secara perinci masalah yang dihadapi oleh syarikat-syarikat kecil yang tidak mampu menampung kenaikan kos operasi syarikat akibat kenaikan kos upah. Seterusnya adalah saya ingin mengangkat mengenai isu-isu tempatan di kawasan Parlimen Lumut. Untuk makluman, di kawasan saya Parlimen Lumut tiada sekolah berasrama penuh. Saya agak kecewa kerana dalam belanjawan 2025 tidak diperuntukkan untuk pembinaan sekolah berasrama penuh, di mana saya telah memohon pada perbahasan belanjawan 2024 yang lepas. Oleh itu, saya ingin memohon sekali lagi kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah agar diperuntukkan pembinaan sekolah berasrama penuh. Dengan adanya sekolah berasrama penuh ini akan merajakkan sektor pelancongan dan menaikkan ekonomi serta pendapatan peniaga tempatan. Saya harap ianya akan direalisasikan dengan adanya 2 orang menteri penuh dari Perak, iaitu YB Senator Menteri Pendidikan Tinggi dan Yang Berhormat Bagan Datuk. Seterusnya mengenai sektor pelancongan di Parlimen Lumut. Di Parlimen Lumut, sektor pelancongan memainkan peran penting dalam macu ekonomi tempatan. Dengan destinasi utama seperti Pulau Pangkor, Teluk Batik dan Teluk Senangan, naik ramai pelancong setiap tahun. Pelancongan di kawasan ini menyumbang kepada peningkatan pendapatan pengusaha tempatan serta mencipta peluang pekerjaan, terutama dalam industri perkhidmatan seperti penginapan, restoran dan aktiviti rekreasi. Ini adalah sebagai persediaan tahun melawat Malaysia 2026. Cadangan Lumut. Pertama adalah peningkatan infrastruktur pelancongan. Kerajaan perlu memberi peruntukan tambahan untuk meningkatkan kemudahan pelancongan di Pulau Pangkor, Teluk Batik dan Teluk Senangan. Ini termasuk penjagaan pantai, pembinaan kemudahan awam seperti tandas yang bersih, tempat letak kereta yang mencukupi serta peningkatan keselamatan di kawasan pelancongan bagi memastikan keselesaan dan keselamatan pelancong. Cadangan kedua adalah promosi pelancongan, iaitu dengan kerjasama agensi pelancongan. Saya mencadangkan kerjasama yang lebih kukuh antara agensi pelancongan kerajaan dan swasta untuk mempromosi destinasi utama seperti Pulau Pangkor sebagai destinasi bebas cukai
dan tempat menarik di dalam negara. Penganjuran acara pelancongan bertaraf antarabangsa serta kempen promosi digital perlu diperhebatkan termasuk di pasaran luar negara bagi menarik lebih ramai pelancong. Akhir sekali, harapan Lumah Agar Belanjawan 2025 dapat membawa perubahan yang diharapkan dan tidak hanya sekadar janji manis. Sekian, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Deepawali. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Lumut. Saya jemput Yang Berhormat Ampang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Yang Berhormat Puan Timbalan Yang Di-Pertua atas peluang dan ruang yang diberikan kepada Ampang. Pertamanya, saya sebagai mukadimah Ampang ingin merakamkan dan nak mengajak kita semualah ya, merakamkan kutukan sekeras-kerasnya serta mengingatkan kita kezaliman kepada lebih 43,000 orang yang terkorban dan lebih 100,000 orang yang tercedera sejak meletusnya episod kezaliman melampau 7 Oktober 2023, perang genosid atau pembunuhan beramai-ramai rakyat Palestin oleh rejim Zionis terhadap orang awam, rata-rata terutamanya anak-anak kecil, wanita, orang tua yang menjadi mangsa. Ampang akan terus mengulangi dan mengingatkan bahawa perampasan tanah secara haram dan penjajahan serta penghapusan manusia secara terancang dan pelbagai bentuk kezaliman, keganasan lain oleh rejim Zionis ini sememangnya melanggar semua undang-undang antarabangsa, hak asasi manusia sejagat dan nilai kemanusiaan bukanlah baharu, malah sebenarnya tidak kesudahan sejak 1948. Ianya perlu dihentikan segera. Seterusnya, izinkan Ampang mengucapkan atau mengkalungkan setinggi-tinggi